Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sihat semua ya? Alhamdulillah. Ustaz senyum seorang dia, tengok ada 2 notis. Tazkiyah Ramadan dia lebih 30 minit. Kemudian mai pula 10 bab bina tamat. Okey, Ustaz setuju Tazkiyah Ramadan tak boleh panjang, bid'ah. Hadirin sekalian, kurang lebih 3-4 hari lepas Ustaz bertazkirah di Masjid As-Sabirin, Lembah Kerangan. Uniknya tazkirah Ramadan di Masjid As-Sabirin ialah sebulan sebelum Ramadan pihak masjid membuka peluang kepada ahli qaryah untuk mengemukakan soalan kepada pentazkirah di bulan Ramadan dengan cara SMS, WhatsApp, email kepada pihak panitia biro dakwah. Maka dikumpul banyak sekali dan soalan itu diagih-agihkan 3 soalan setiap seorang kepada setiap ustaz yang memberi tazkirah Ramadan seumpama ini. Jadi saya fikir ini bagus ni, sebab langsung penceramah itu akan menjawab persoalan semasa yang melibatkan ahli qaryah setempat. Bukan apa, setengah tengok ustaz dari sana. Sebab kadang-kadang pentazkirah ni dia syok solat tau. Dia mentaram je nak habiskan semua ilmu yang dia belajar kat Mesir, 1 jam pun tak cukup. Itu sebab timbulnya notis seumpama ini. Jadi ustaz pada malam ni tak nak bagi yang berat. Ustaz nak repeat semula soalan yang dikemukakan di Masjid As-Sabirin 3 hari lepas. Soalannya banyak, 3 soalan, tapi cukuplah untuk malam ni 1 soalan sahaja. Soalannya berbunyi, ustaz, seringkali kita mendengar seseorang melafazkan kalimah insya Allah, tapi malang sekali kalimah insya Allah itu diguna untuk tujuan berbohong. Nah, kalimah insya Allah digunakan untuk tujuan berbohong. Okey, petang datang ke rumah saya yang buka puasa, insya Allah tak datang pun. Nah, itu maksudnya. Jadi apa hukum mereka yang menyalahgunakan kalimah insya-Allah? Kan nampak kan soalan itu hidup kan? Dan dia mencakupi kepada realiti kehidupan kita. Hadirin sekalian, kalimah insya-Allah bahasa Arab, bahasa Malaysia, terjemahannya ialah jika sekiranya dikehendaki oleh Allah. InsyaAllah saya akan makan. Jika sekiranya dikehendaki oleh Allah, saya akan makan. Terjemahannya begitu. InsyaAllah saya akan datang ke rumah anda. Terjemahannya, mudah-mudahan jika dikehendaki Allah, saya akan datang ke rumah anda. InsyaAllah saya akan berpoligami. Ini contoh. Contoh. Nah, takkan puan-puan sebut insyaAllah pun takut dah. Mudah-mudahan saya akan berpoligami dengan izin Allah. Jadi nak beritahu itulah dia makna insya-Allah. Justru harus difahami kalimah insya-Allah adalah kalimah yang mulia. Sebab ia bicara yang disandarkan kepada Allah. Apa jua bicara yang disandarkan kepada Allah pasti mulia. Insya-Allah, Masya Allah,
alhamdulillah, inna lillah. Semuanya kalimah-kalimah yang mulia apabila disandarkan kepada Allah. Jadi memang rekod menyaksikan kalimah insya-Allah, kalimah yang mulia, ditutur oleh mereka yang mulia, untuk tujuan yang mulia, bagi matlamat yang mulia, dengan sebab musabab yang mulia. Contoh, kalau kita merujuk kepada sirah Nabawiyah, bagaimana ketika Nabi Allah Ibrahim AS diperintah oleh Allah Azza wa Jalla menyembelih anaknya kesayangan Nabi Allah Ismail AS. Disebut dalam surah As-Saffat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami inni adbahuk fanzur madza tara ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah. Nah, poinnya satajiduni insyaallah minas sabirin. Bermaksud tak kala mana Nabi Ismail meningkat dewasa, dewasa tak dewasa pun Allah gunakan perkataan as-sa'ya. As-sa'ya ini ialah kalau kanak-kanak baru pada dapat kaki untuk berjalan lancar, sekitar 6-7 tahun. Pada masa itu Nabi Ibrahim berjumpa dengan anak-anak dia dan beritahu, wahai anak-anak yang paling ayah sayang sekali, inni ara fil manami, aku mendapat wahyu daripada Allah dalam bentuk mimpi, inni azbahuk, aku dikehendaki sembelih kamu hidup-hidup. Itu makna azbahuk, sembelih hidup-hidup. Letak sembelih hidup-hidup. Fanzur madza tara, apa respon kamu wahai anak? Kata Ismail, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayah, buat sajalah apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, satajiduni insyaallah, kamu akan dapati aku insyaallah, mudah-mudahan dikehendaki oleh Allah termasuk di kalangan orang-orang yang sabar. Ini yang Ustaz katakan tadi, bagaimana kalimah insya-Allah, kalimah yang mulia, ditutur pula oleh orang yang mulia. Siapa dia? Bicara para nabi dan para rasul. Tutur bicara mereka, tutur bicara insya-Allah, untuk tujuan yang mulia. Apa dia? At-taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah, korban dengan matlamat yang mulia. Apa dia? Ibtigha'a mardatillah, mencari keredaan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalimah insya-Allah mulia. Kenapa dia merupakan kalimah yang mulia? Ini adalah kalimah yang menggambarkan bahawa ubudiyah manusia ada di situ. Kita tidak mampu untuk melakukan itu dan ini, tak mampu nak merancang itu dan ini, tak mampu nak pergi ke sana ke sini, kecuali insya-Allah, jika sekiranya dikehendaki oleh Allah. Dan Allah suka sangat tanda bagaimana fi qalbihi dzurratun minal iman, pada diri orang ini masih lagi kental nilai keimanan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Sikit-sikit Allah, sikit-sikit Allah, sikit-sikit Allah. Masya Allah, itu kalimah insya-Allah. Oleh yang demikian, tidak boleh sama sekali untuk kita menyalahgunakan kalimah insya-Allah fi ghairi mawdi'i, yang bukan pada tempatnya. Untuk tujuan apa? Yang lazim diguna untuk tujuan tadlis, penipuan secara halus. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan al-hilah, untuk tujuan kita berhilah. Hukumnya adalah berdosa dan haram, dan ini namanya mengeksploitasi
kalimah insya-Allah bukan pada tempatnya. Contoh tadilah. Okey, datanglah seseorang beria telefon kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, saudara, kami sekeluarga jemput tuan beserta sekeluarga datang untuk berbuka puasa ke rumah saya. Yang kitanya mati-mati tak nak pergi. Sebab apa? Sebab kita sudah booking untuk berbuka puasa di Hilton Hotel. Nah, dah bayar RM180 satu kepala. Hilton Hotel RM180 satu kepala. Makan. Bukan makan terkedah. Makan. Break. Solat maghrib. Sambung makan. Makan. Break. Solat isyak tarawih. Sambung pula. Sehingga jam 12. Ya Allah, penuh. Nak sujud pun tak dapat, keluar mi hidung. Okey, tak apalah, itu cerita lain. Jadi memang komitmen kita di situ dah prepare seminggu sebelumnya. Tapi itulah, nak tolak mentah-mentah, malu mata. Maka sebutlah insya-Allah. Okey. Tuan rumah ni beria tau. Masak makanan. Tak cukup, tambah kat bazar Ramadan. Hidang. Tengok jam pukul 7 tak sampai. 7:20 maghrib main ni. Jam apa? Wah, time paling ingat waktu masuk maghrib bulan Ramadan. Yang ni dalam kepala. Minggu lepas 7:25. 2 minggu lagi 7:29. Ingat belaka ya. Cuba tanya bulan Syawal. Maghrib dia apa 8 suku tu? Tak apalah, cantik je. Bukan apa kena ni. Tengok azan maghrib berbunyi Allahu Akbar. Tak datang. Kecewa tuan rumah. Keesokan jumpa di Surah Al-Ansar. Kenapa tak datang ke rumah? Itulah tak confirm. Itu sebab kami sebut insya-Allah. Tengok. Tak confirm. Maka sandaran kami insya-Allah. Jadi kira-kiranya insya-Allah itu adalah sandaran untuk berbohong. Maaf cakap, hukumnya adalah berdosa dah haram. Itu namanya istighlal, mengeksploitasi kalimah insya-Allah fi ghairi mawdi'i, bukan pada tempatnya. Terlampau murah bicara tersebut. Sebab itulah kita diajar jujur dalam hal ini. Seorang Muslim mungkin dia seorang kedekut. Seorang Muslim mungkin dia seorang penakut. Tetapi seorang Muslim tak mungkin dia seorang pembohong. Sebut terang-terang, minta maaf untuk sesi petang ini. Ustaz sebenarnya bangga dengan adik baju merah. Datang solat isyak, solat tarawih, tazkirah. Tak banding dengan yang betul-betul sihat di luar sana. Ya betul. Masya Allah. Siapa ayah dia? Ustaz. Mana ayah dia? Ada mana ayah dia? Dia tutup dia. Ayah dia tak ada? Sekarang ada 3. Oh ya ke? Semoga Allah meridai dia insya-Allah. Baik. Kita di mana? Baik. Jadi kira-kiranya hadirin sekalian, kalau nak sebut terang-terang. Oh maaf, kami tak dapat datang kerana sudah ada komitmen di tempat lain. Apapun, insya-Allah kalau ada peluang di masa lain kami akan datang. Kan cantik cara berlapik tu. Tidak terus direct berbohong. Oh insya-Allah datang, tapi tak datang. Oleh demikian, maaf, jangan sesekali mudah tutur perkataan insya-Allah kalau niat dalam hati itu adalah untuk kita berbohong ataupun untuk kita berhelah. Kerana insya-Allah pada asasnya sifat dia azimah, bukan rukhsah. Apa makna azimah? Cekal. Nak pergi. Nak makan. Bukannya rukhsah. Nak pergi, tak nak pergi. Memang tak nak pergi pun. Saja je tak nak.
nak kata pergi, maka lapis dengan insya-Allah, hukumnya adalah haram. Okey. Itu yang pertama tentang insya-Allah. Tunggu lagi, di sana ada beberapa teknikal yang melibatkan fiqh tentang insya-Allah. Iaitulah dari segi penulisan dalam bahasa Arab ataupun Jawi, serta penulisan termasuk dalam bahasa Rumi. Macam mana ya? Okey, tuan-tuan cuba imaginekan, anda semua ni orang visual, perkataan insya-Allah dalam bahasa Jawi. Alif, nun, in. Kemudian space, shin, alif, hamzah, sya'a, alif, lam, lam, ha, Allah. Sebutannya insya-Allah. Baik. Yang kedua, alif, nun, wasal terus, shin, alif, hamzah. Kemudian alif, lam, lam, ha. Spelling dia macam mana? Juga insya-Allah. Soalan sederhana daripada Ustaz. Yang pertama dengan yang kedua, yang betulnya yang mana ya? Hello. Insya-Allah yang pertama ke, ataupun insya-Allah yang kedua yang betul? Yang pertama. Yang pertama betul. Yang tak respon ni confuse Okey, tak apa. Kalau insya-Allah yang pertama, maknanya betul. Apa dia? Jika sekiranya sya'a, dikehendaki Allah, Allah. Tapi kalaulah kita menulis yang kedua tadi, shin, alif, hamzah, alif, lam, lam, ha, walaupun sebutannya sama, tetapi dari segi maksudnya berbeza. Insya'a diambil dia punya roots dia, kata dasar ansya'a yunshi'u insya'an. Apa ansya'a? Mencipta Allah, muta'addi. Insya-Allah, mencipta Allah. Insya-Allah, menjadikan Allah. Insya-Allah, create Allah. Na'udzubillahi min zalik. Astaghfirullahalazim. Jauh tu. Oleh yang demikian, dalam soal menulis perkataan insya-Allah, harus cermat di sini. Tulisannya mestilah alif, nun, sengkang, shin, alif, hamzah, kemudian alif, lam, lam, ha. Itu yang betul. Maka salah sama sekali kalau anda menulis alif, nun, wasal terus, shin, alif, hamzah, alif, lam, lam, ha. Biarpun dari segi sebutannya sama, tetapi dia merupakan sebenar yang tidak baik di situ. Itu dalam bahasa Jawi. Nah, sama juga dalam bahasa Malaysia. Hadirin, ayo cuba ikut pengalaman masing-masing. Macam mana ya kita tulis perkataan insya-Allah? INSYAALLAH. Setuju? Hadirin pun macam tu juga. Tadi yang dulu lah tu. Hadirin tak jawab soalan Ustaz tu. Ni pun nak berhala juga ni. Okey. Itu yang selalu kita tuliskan. Baik, sekarang Ustaz bagi dua contoh. Nanti pilih ya, mana betul mana salah. Pertama, space SH ke SY? Amboi, laju dia kan. SYA, Syah, kemudian sengkang
A-L-L-A-H. Ini yang pertama. Kedua, I-N-S-Y-A sengkang A-L-L-A-H. Soalan sederhana. Yang pertama dan yang kedua. Yang pertama, yang kedua. Mana yang salah? Pertama atau yang kedua? Yang kedua salah. Nah, baik, soalan kedua. Respon jujur. Kebanyakan anda bila menulis dalam bahasa Rumi, insya-Allah yang pertama ke yang kedua? Pecah-pecah bunyi ya. Nah, muslimat kan suka mengarang kan, emosinya lebih. Nah, ibu-ibu, puan, anda ketika menulis pertama ke kedua? Jangan bohong ya, Allah Maha menatapnya. Jadi kira-kiranya ialah kalau siapa yang menulis yang kedua, itu betul ke salah? Itu salah kan? Betul kan? Yang betulnya yang pertama, yang sengkang tadi. Yang sengkang tadi. Nah, isu ini nampak macam kecil, tetapi impaknya sangat besar. Impaknya sangat besar. Alahai, sengkang tak sengkang je. Ing, kemudian sengkang sya'a, kemudian sengkang alif lam lam ha. Apa sangat impaknya? Ya, kepada orang yang bukan ada jiwa agama, segala ini dia akan take for granted, ambil mudah. Tapi ingat, Allah Maha melihat, Allah Maha menatap, Allah Maha menyaksikan atas segala tindak tanduk kita. Ambil mudah ataupun cana dalam hal ini. Jangan kata Allah, ambil kita saja. Tuan-tuan, semua kita ada nama kan? Okey, apa kiranya kalau ada orang tulis nama kita secara salah? Bukan berat sangat. Kadang-kadang tertinggal A saja. Contoh ustaz lah. Okey, nama yang diberi A-Z-A-H-A-R, Azhar. Tapi kadang-kadang ditulis A-Z-H-A-R, Azhar. Ustaz senang je kalau student kat universiti buat assignment tulis Dr. Azhar, Ustaz kata balik print semula. Alah doktor, bukannya beza sangat, ada A tak ada A. Nak tahu beza tak beza, cuba buat satu cek. Okey, pergi submit ke bank dengan nama yang salah. Satu je A tak ada. Agak-agak release check ataupun tidak? Tak ada. Alah halal lah, satu je. Tak ada. Very particular. Itu kita. Tak ada sangat value apa-apa pun. Pun kita sudah berkira-kira kan. Pastikan nama saya betul ya, jangan salah. Amboi macam Tuhan. Ini kan Allah Azza wa Jalla. Daripada sifat Al-Khaliq, Tuhan yang mencipta, dia salah tulis, menjadikan Tuhan itu na'udzubillah makhluk. Na'udzubillah min dzalik. Ini merupakan suatu yang sangat besar. Oh, kalau kita nak bincang dari segi akidah, nak kata syirik-syirik ni, biarpun kita tak sampai tahap itu. Oleh demikian, ta'allamu diqqah fil adab ma'allah. Belajarlah halus dalam beradab dengan Allah Azza wa Jalla. Kenapa begini tengok saya? Oh, tengok jam ni, ada jam ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah kiranya yang saya nak sampaikan, suatu perkara yang mungkin dianggap paling serpihan bagi kita subjek ini, tapi bagi ustaz dia merupakan soal maruah Allah yang wajib kita jaga.
dan akhirat kelak ia membabitkan Allah suka ataupun menyampah kepada kita. Tandingan mudah saja, kalau kita pun tak suka orang eja nama kita, walhal salah sebut T je, tambah S, buang S, double S, apostrophe S, itu pun kita menyinga, fama balukum antum, apa kiranya Allah Azza wa Jalla yang kita merubah terus daripada lanskap Allah sebagai pencipta kepada Allah sebagai makhluk yang dicipta. Na'udzubillah min zalik. Oh ustaz, nanti orang tengok pelik lah kalau saya tulis IN kemudian dash kemudian SYA. Hadirin sekalian, kata kunci simple saja. Kata kuncinya apa dia? Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tak tahu? Tak sama. Apakah sama orang yang belajar dengan orang yang tak belajar? Tak sama. Habis tu kenapa kita yang belajar harus ikut mereka yang tak belajar? Seharusnya mereka yang ikut kita dan bukan kita yang ikut mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah rasanya yang saya nak sampaikan pada malam ini. Buat akhirnya Ustaz nak memberitahu satu perkembangan. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan Ustaz sendiri pun sepanjang Ustaz kuliah, Ustaz tak pernah beritahu pun rahsia ini. Ini rahsia, jangan beritahu ya. Bukan rahsia pun. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh sambil-sambil Ustaz beritahu ni, Haji Dis, tolong Haji Dis. Ustaz bersama dengan komuniti masyarakat di Gombak sedang menubuhkan sebuah pusat pengajian tahfiz yang namanya Tahfiz Madinatul Huffaz dan Pusat Perkadiran Pendakwah Muda Pilihan. Tuan-tuan boleh masuk internet, type saja Tahfiz Madinatul Huffaz, dia akan berada pada first ranking. Lokasinya di Lembah Melewar. Lembah Melewar ni dekat dengan Taman Melewar di Gombak, dekat dengan Greenwood, tidak jauh. Alhamdulillah, fasa pertama membeli tanah seluas 10 ekar sejumlah 700,000 selesai. Fasa kedua membina bangunan setinggi 4 tingkat dengan keluasan 37,000 kaki persegi. Alhamdulillah juga selesai dengan kos 1.6 juta, di mana bangunan itu menempatkan 2 surau, 2 kantin, 4 dewan kuliah, 2 makmal komputer, 2 asrama, 6 bilik guru, warden dan juga pejabat, rumah pengetua serta tempat aplikasi serta perhimpunan awam belajar. InsyaAllah kelak bila siap nanti dia akan menempatkan sekitar 300 orang pelajar, di mana tahfiz ini menggabungkan ketiga-tiga elemen. Pertama, tahfiz. Kedua, akademik. Ketiga, pusat perkadiran pendakwah muda pilihan. Dengan harapan daripada tingkatan 1, 13 tahun mereka masuk sehingga tamat SPM, mereka akan lahir sebagai seorang yang hafiz Al-Quran dan seorang yang excellent dalam akademik mereka, insya-Allah. Dan memang kita akan ikut fully kepada silibus Kementerian Pendidikan Malaysia. Tunggu lagi, value added kita ialah kita membuat sistem perkadiran pendakwah muda pilihan. Ustaz bersama dengan 3 orang ustaz yang lain akan memberikan kaedah, metod kepada konsep pembelajaran kepada kitab-kitab agama yang moden, yang contemporary. Manakala setiap weekend kedua dan keempat kita akan menjemput guru-guru pondok daripada seluruh Malaysia untuk mereka mengajar kitab-kitab turas ataupun kitab-kitab pondok.
InsyaAllah tamat SPM mereka boleh tampil sebagai seorang pendakwah yang berkebolehan dengan izin Allah sebelum mereka melangkah masuk ke universiti. Konsep pembelajaran pada tahfiz itu ialah berasaskan kepada multimedia, dan memang kita cuba upgrade kepada sebuah mahad tahfiz integrasi. Okey. Moral of the story apa dia? Duit tak cukup. Itu dia. Tak cukup, dengan erti kata lain, kita sekarang berada pada fasa terakhir. Fasa terakhir ni fasa finishing. Siapkan tile, siapkan wiring, piping, perabu, kipas, aircon dan seumpamanya. Dan kita memerlukan bajet sekitar 800,000 untuk melengkapkan kesemuanya. Ustaz pada malam ni, okey, sebenarnya matlamat Ustaz bukan nak pemudama sangat, mana pemudama pun, tapi kalaulah tuan-puan tak bawa duit, tak ada masalah. Okey, pada pamphlet ini ada nombor akaun Maybank. Nombor akaun Maybank, insya-Allah tuan-puan boleh saja bank in ke nombor akaun Maybank Tahfiz Madul Hufaz. Pihak kami insya-Allah menerima bermula daripada infak, wakaf, sedekah, jariah, termasuklah wang tidak patut syariah sekalipun kami terima dan maklumkan kepada kami untuk tujuan yang berasingan. Jadi Ustaz maklum ni bukan apa, untuk kita sama-sama mendapat saham jariah. Apatah lagi Ustaz dimaklumkan semua ahli jemaah surah Al-Aqsa adalah jutawan. Cara duduk, cara bersandar, semua kaya-kaya kan. Jadi insya-Allah boleh terima kan? Ni insya-Allah benar ni. Jadi Ustaz nak tengok esok ada tambah 10,000 lagi dalam akaun tahfiz tu. Okey. Datang pada mana? Confirm itu adalah insya-Allah yang malam ni lah tu. Jadi Ustaz dalam bab derma ni mudah saja. Beri banyak tanda ada, beri sedikit tanda ingat, tak beri langsung tanda kedekut. Jadi terpulanglah kepada tuan-puan, dan insya-Allah Ustaz harap turun boleh sampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Jadi sepada itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah meradai kita semua. Thank you so much. I love you all semua. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.